Suratul Ghafir ayat 23 muka surat 4 ni sebenarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Alhamdulillah hadirin hadirat, suratul Ghafir. Sebab Allah SWT mulakan surah ni tentang Quran, kemudian tentang sifat Allah SWT, kemudian bagi tahu kepada Nabi untuk hiburkan Nabi. Dakwah risalah ni memang akan sentiasa diganggu. Akan ada orang yang mana berhujah untuk tolak. Mereka cari sebab-sebab untuk hapuskan kebenaran walaupun dengan cara batin. Dan bagaimana kesudahan yang Allah Ta'ala telah buat pada orang yang menentang. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang doa para malaikat pada kita. Kemudian bawa suhana akhirat. Orang kafir bila pergi akhirat akan diseru. Masa tu dia nak marah pada diri dia, Allah Ta'ala bagi tahu bahawa kemurkaan Allah lebih besar lagi daripada kemurkaan mereka pada diri mereka sendiri. Bila lagi masa atas dunia ni, ketika mana disuruh supaya beriman, mereka tidak. Kemudian percubaan daripada ahli neraka minta dengan Allah SWT, diberi peluang lagi.
Allah Ta'ala bagi tahu tidak ada peluang dah. Kemudian kembali cerita tentang Allah, cerita tentang akhirat, cerita hari kebangkitan, hari talak, hari berjumpa dengan Allah SWT, hari hisab. Kemudian Allah SWT suruh manusia ambil pengajaran, pergi jalan, tengok tempat-tempat yang telah Allah Ta'ala bagi tahu, yang telah Allah binasa, supaya manusia dapat ambil pengajaran bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada keturunan, telah hapuskan semua, tamada-tamada pun dihapuskan. Safar ayat 23, Allah Ta'ala cerita pada Nabi tentang Nabi Musa sekali lagi datang. Kali ikut turutan masahab lah. Walaqad arsalna Musa biayatina, sesungguhnya kami telah utuskan Musa dengan bawa bukti-bukti daripada kami, wa sultanin mubin, dan mukjizat yang sangat besar. Mukjizat sangat besar. 9 mukjizat Allah Ta'ala bagi pada Nabi Musa. Ila Fir'aun, kami hantar Nabi Musa ni pada Fir'aun, pada Haman, pada Qarun, ni kepala-kepala. Dan ringkahnya Allah Ta'ala bagi, faqalu sahirun kadza, mereka tuduh Nabi Musa ni apa? Sahirun kadza, ahli sihir, yang penipu, yang penipu. Bahkan bukan setakat tu, Fir'aun buat undang-undang pula. Falamma ja'ahumul haqq min indina, bila datang kepada mereka kebenaran daripada kami, mereka pun tahu kebenaran itu, tapi mereka halang dengan cara lagu mana? Ini cara Fir'aun, syidik. Dia tak ganggu Nabi Musa, tak ganggu Nabi Harun, tak penjarakan Nabi Musa, tapi dia cara dia sekat, dia buat undang-undang, dia buat akta. Akta dia apa dia? Qalu qtulu abna alladhina amanu ma'ah, bunuh anak lelaki orang yang mana beriman dengan Nabi Musa. Wastahyu nisa'ahum, dan rapah anak perempuan mereka, orang perempuan mereka ni dijadikan hamba. Allah Ta'ala dapatkan jawapan, wa ma kaidul kafirin illa fi dhalal. Usaha orang kafir untuk menentang Allah, menentang Rasul ni sia-sia. Tidak ada lain melainkan fi dhalal, sia-sia. Tetapi ni hakikat ni, Allah nak bagi tahu hakikat. Adapun ketika mana dunia ni, sebab tu kita jangan kehidupan dunia kita masalah. Dunia kan kena sembelih, dunia mati tak. Buat orang mukmin ni neraca dia akhirat. Seperti mana Allah Ta'ala ajar kita. Tengok Allah Ta'ala bagi tahu kan, usaha Fir'aun yang telah bunuh Bani Israel, yang anak-anak lelaki Bani Israel yang beriman dengan Musa tu dihalal dengan cara begitu. Allah Ta'ala katakan wa ma kaidul kafir. Usaha perancangan jahat daripada mereka orang kafir ni illa fi dhalal, tidaklah ada lain melainkan sia-sia. Sia-sia. Dia sudut hakikat dia. Dia sudut hakikat dia. Sebab apa? Sebab ada akhirat. Sia-sia tu kerana ada akhirat. Kalau tak ada akhirat kan, Allahu Akbar, kehidupan ni begitu kejam. Tapi kerana ada akhirat, kok kena sembelih tu selamat. Kena sembelih tu selamat. Tak, mereka jadi apa dia? Anak-anak dalam syurga. Tak, sebagai penghias syurga. Tak, sebagai penghias syurga. Ada pun Fir'aun, daripada dia tergelar sampai ke zaman Nabi kita tak tahu apa tak tahu. Daripada zaman Nabi kita sampai ke zaman kita 1400 tahun. Daripada zaman kita sampai ke hari kiamat tak tahu apa tak tahu lagi. Lepas tu manusia dibangkit di pada mahsyar. Fir'aun bila bangkit dan neraka tu. Jadi sebab tu Allah Taala bagi tahu hakikatnya. Kemudian Allah Taala berita cerita ni. Wa qala Fir'aun, ni peringkat akhir Nabi Musa dengan Fir'aun. Wa qala Fir'aun dharuni aqtul Musa. Berkata Fir'aun, biarkan aku bunuh Musa. Ikut dia lah, dia nak tahu apa Tuhan dia tu. Tu bahasa Fir'aun. Ni peringkat akhir. Mana peringkat ni Qarun telah kena tergelar bumi, dan mana orang dia sasa tu dia jadi ilai kewarasan tu. Tak tekan ni. Bila Qarun ni tergelar ni, harta dia tergelar kan, situ aset besar tu. Ada jadi orang ahli dunia ni tetap kalau berlaku kekurangan ada nyata lalu. Tak. Itu yang menyebabkan dia jadi nak marah benar pada Nabi Musa. Ini ucapan dia. Biarkan aku bunuh Musa. Ikut dia lah, dia nak doa pada Tuhan dia, ikut dia. Secara kali ni aku nak bunuh. Sebab apa? Tengok Fir'aun pandai dia. Ini akhaf an yubad. Aku takut kalau kita biarkan dia akan ubah agama kita, sentimen agama ni. Ataupun au an yuzhira fil ardi fa, atau dia buat kerosakan atas muka bumi. Dia buat kerosakan, teroris. Ya. Kita belajar daripada Quran. Tak semestinya kena tuduh tu, tak. Dia tu betul lalu. Yang tuduh tu betul lalu. Dia kena tuduh ni salah lah. Tak, kena tengok. Main. Sebab apa? Media bawah dia, tentera bawah dia, ekonomi bawah dia, semua sedap dia main. Tak. Tapi Allah Ta'ala tak peduli. Allah Ta'ala tengok hakikat. Tak tengok Nabi Musa ni. Sebab tu dah ingin dia kena ada panduan. Kita ni bila berhadapan lagu ni, kita akan jadi nak marah. Kita akan buat tak ikut panduan Allah juga. Kita pun akan jadi taurat dia sungguh. Kita akan gimpong kat si. Ini berlaku dari sejarah Islam kan. Bagaimana dimainkan anak-anak muda kita. Rupanya sebenarnya
ada berkhianat dia sebenarnya. Orang tak jujur semua ni. Kalau benar-benar ikut Quran sungguh, tak jadi lagu ni. Tak jadi lagu ni. Tak. Dimain di mana usaha untuk apa dia? Memberontak ni, ajak orang Islam memberontak ni atas nama tegak keadilan ni bahaya. Atas nama tegak keadilan untuk memberontak. Ini khawarij, ini cara khawarij. Cara Islam dia ada cara kita sendiri. Cara kita ke apa? Dakwah. Seperti Nabi Musa dengan Firaun. Tak, bagi peluang. Bagi peluang. Bagi terbimbing. Ada orang muka atas niat untuk tegakkan khalifah Islamiyah. Atas nama ni. Atas nama untuk hapuskan kezaliman, maka dia memberontak. Dia punya markah dia tu di mana? Di London. Dia markah dia. Kan? Dia yang orang kan tu. Tak tahu siapa dia duduk sana mastermind. Ada orang kita ikut. Orang kita ikut. Wahyu tak sikut. Wahyu tak sikut. Sebenarnya dari sudut ruang yang ada pada kita sekarang cukup luas. Benar kita boleh gerak dalam masyarakat ni. Pujuk masyarakat. Gerak seperti mana Nabi para anbiya gerak. Tak. Tapi tidak. Khawarij dia sentiasa nak timbulkan kebencian. Tak. Supaya rakyat ni rasuah, merusuh. Ni bahaya. Ini boleh hancur negara. Tak tengok Sri Lanka. Kerana tekanan ekonomi nak bawa ada kerajaan dah. Tengok hancur negara. Tak, bukan nak bagi peluang. Kau bertenang. KJL pun orang juga. KJL tu bukan siapa dia, orang juga. Tak. Dia nak suruh apa dia, harga makanan turun, semua jadi tenang dah. Tapi dengan cara merusuh. Cara merusuh. Ni tak ada kebaikan langsung. Tak ada kebaikan langsung. Tak. Sebab tu Nabi ajar pada kita. Agama Nabi ajar pada kita. Tenang. Okay, kita dengar hadis daripada Abu Zar. Nabi beritahu, wahai Abu Zar, apa pendapat kamu kalau orang tak halal kamu daripada masjid ni, daripada masjid ni. Tak sentimen tu tengok Nabi main kan. Tak, Nabi tanya, apa kamu akan buat bila orang halal kamu daripada masuk masjid ni? Tak. Abu Zar kata, aku akan pergi ke Syam, Masjid Al-Aqsa. Kalau Masjid Al-Aqsa pun halal juga, dia aku balik semula ke Madinah. Kalau mau nak balik semula orang halal juga, ada kata buat duit pedai, duit pedai. Ada. Nabi buat tu bagi gigi dia, dak sengih ke tepuk dada dia. Maukah aku tunjuk pada kamu lebih molek lagi? Lagu mana molek? Tak salah weh. Tak salah. Lawan. Dak cara Nabi SAW ajar. Sebab apa? Sebab sekali daripada Nabi kalau laweh dah, dia akan bahaya. Dia akan bahaya. Nabi suruh sabar. Nabi suruh Abu Zar kata kepada dia, sabar kalau orang halal kamu, semaya rumah. Semaya rumah. Semaya rumah. Dan walaupun hak suruh kamu tu, mana kamu dia berhak daripada dia. Walaupun hak suruh kamu tu, Nabi kata pada Abu Zar, walaupun hak orang hitam, mana pada zaman tu hamba-hamba belaka. Orang-orang hitam naik jadi pemimpin. Kamu lebih layak lagi daripada dia. Hak tu pun kamu tak salah. Tak salah. Ini panduan. Sehingga Abu Zar dia lama-lama dia dibuai kan tak? Duduk di pada pasir. Abu Zar radhiyallahu anhu. Sehingga satu kali orang nak bagi bantuan daripada kerajaan, nak bagi pada dia hamba, wakil daripada kerajaan. Ni tabi'in ni sahabat masuk waktu semaya. Jadi bila nak masuk waktu semaya kan, bila nak semaya, maka sahabat ada suruh. Abu Zar kata tak naik pasal dah. Tak naik pasal. Dia tak melawan sikit apa. Nabi telah bagi panduan pada kita. Nak tegak keadaan kita ada cara kita sendiri dah. Kita ada cara kita sendiri dah. Tapi bila cara kita tidak dibenar, kita nak bagi, habis dah cara ni. Tak. Maka kita ma'zur lah. Kita ma'zur. Tapi kalau ada cara boleh tegak kebenaran, boleh royak, kena kecek, kena korban. Tak. Cara ni seperti mana Nabi Musa ni, mana hajdu buah ni. Tengok kan, berat kan, tengok batin lama-lama dia rasa berat juga. Ya, sebab manah cembuah ni sebenarnya dia hebat sebenarnya. Kalau dia buat dengan penuh himmah, dengan penuh kesungguhan, dia akan mengubah keadaan. Sebab Allah Taala tunjuk dah cara ni boleh mengubah. Dia mengubah seluruh manusia. Wa qala Musa, Nabi Musa bila dengar Firaun telah buat keputusan untuk bunuh dia, maka berkata Nabi Musa, inni ustu bi rabbi, aku minta lindung daripada Tuhanku, daripada Tuhan kamu, daripada semua orang yang takabur, yang tidak beriman dengan hari hisab. Tidak beriman dengan hari hisab. Bila siapa beritahu kepada dia lah, tak boleh dengar. Bukan kata nak memberontak, nak gapa. Ini minta lindung kepada Allah SWT. Kemudian sambung semula ayat
dalam majlis Firaun, Wa qala rajulun min, sebelum tu Nabi Musa pergi jumpa dah Firaun. Dah kita bagi tegur dah Nabi Firaun dengan bahasa kasar pun tegur dah. Kemudian Nabi Musa minta dengan Firaun, fa illam tu'minu li fa'taziluni. Surah Hamil juga, Hamil lepas ni. Nabi Musa beritahu pada Firaun, kalau kamu tak beriman dengan aku, lepaskan aku. Itu syarat Nabi Musa beritahu pada Firaun. Wa qala rajulun mu'min, ni berkata satu lelaki ni, surah ni dinamakan surah Mukminun juga ni. Ada surah Tauqif ni banyak nama. Di antara surah yang mana ada nama lebih ni surah ni. Surah Ghafir, satu lagi surah Mukmin. Ini daripada ni. Wa qala rajulun, berkata satu lelaki yang beriman, min ali Firaun, daripada keluarga Firaun, daripada Kipti. Yang mana yaktumu imanu, yang mana dia menyembunyikan iman dia sebelum ni. Tengok, sampai bila boleh sembunyikan iman dia? Sampai bila tahap agama tak terjejah dengan dakwah Nabi Musa bebas. Dia main peran ni. Ni kena cerdik dan seperti mana Raja Habsyi duduk situ. Dia tidak memerintah dengan hukum Islam tu. Masa tu muka tak ada lagi ke tak? Nabi biar ke dia? Rakyat dia Kristian. Nabi tak sebab dia boleh diguna, sebab agama tu Nabi ada, Nabi sebar kan. Tapi bila agama terjejah, bila nak bunuh Nabi, masa ni tak disembunyi dah iman. Masa ni dia kena kecek dah. Tengok ni usul yang Allah SWT ajar pada kita ni. Bila kita kedepankan jaga nyawa kita daripada agama ni, daripada agama kita, dia sembunyikan agama dia. Tak, sembunyikan agama dia. Sebab agama tak terjejah. Nabi Musa ada buat dakwah, Nabi Musa ada. Tapi bila Nabi Musa nak bunuh, maka tak boleh dah. Dia kena kecek kot. Dia kecek ni bagi tekak dah ni kan. Baik, kecek depan Firaun. Tengok. Bila agama terjejah kan, mengorbankan nyawa lebih utama daripada jaga nyawa. Tapi kalau agama tidak terjejah, tak, maka agama ni perintah Allah tak terjejah, maka jaga nyawa. Jaga sembahyang Jumaat boleh tinggal, kita jaga orang sakit tu tak boleh tinggal. Sunnah sembahyang bersama orang sakit daripada sembahyang berjemaah. Dan di antara keuzuran yang dibenarkan dalam syariat. Sebab apa? Sebab tak terjejah. Agama tidak terjejah. Konsep dia terjejah. Orang faham makzul bahawa tak gitu, orang faham makzul. Dia beza dengan mak walaupun agama terjejah tapi konsep terjejah. Mana tak pada mak lagi daripada sembahyang Jumaat. Tak boleh mak suruh mak nak sembahyang Jumaat dengan kita. Walaupun ibu kita sendiri. Tak boleh. Tak boleh dengar dia kena pergi sembahyang Jumaat lagi. Kena tinggal. Sebab apa kalau ikut tu dia jadi halal. Tak pada Allah ke tak pada mak. Jadi masalah. Tapi kalau sakit ni orang faham. Wa qala rajulun mu'min, berkata seorang lelaki yang beriman di kalangan keluarga Firaun, yang mana sebelum ni dia menyembunyikan iman dia. Bila dia dengar Firaun nak bunuh tu, ahli musyarak semua dia belaka ni, maka dia bangun bangkit. Dia kata, ataqtuluna rajulan, adakah kamu nak bunuh satu orang yang mana kesalahan dia hanya kata Rabbi Allah, Tuhan dia hanya Allah, Tuhan aku hanya Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, sedangkan dia telah datang kepada kamu bukti-bukti daripada Tuhan kamu. Wa in yaku kadziban, kalau dia pelawak, tak musibah tu kena dia. Kalau dia pelawak. Wa in yaku sadiqan, tapi kalau dia benar, lepas tu kita bunuh dia, yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum, maka kamu akan kena musibah seperti mana yang dijanjikan oleh dia. Tengok perkataan yang begitu waras sekali. Kemah sekali. Tapi Firaun tak jelas kah? Allah Taala tak boleh hidayah kah kata lagu ni. Allah Taala kata innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah Taala tak akan bagi hidayah kepada orang yang mana? Musrifun kadzdzab, orang yang melampau lagi pendusta. Tak bagi hidayah walaupun jelas cara mana. Sebab Firaun ni bukan dia kurang jelas dah. Dia kadzdzab, dah sentiasa mendustakan dak perintah Allah Subhanahu taala berkali-kali. 9 mukjizat kan, mari taufan mari tu. Setiap kali musibah mari ayat surah Nabi Musa doa. Dak hilang bagi tahu pada Nabi Musa, kita baca surah Araf kan. Orang Firaun bagi tahu pada Nabi Musa, kalau Allah SWT angkat musibah ni, nasib kami akan beriman dengan kamu, kami akan lepaskan Bani Israel. Itu janji setiap kali musibah mari bila hilang musibah buat pula. Jadi
hamba ni kalau sentiasa berdusta sehingga ditulis di sisi Allah kadzdzab. Ni pintu hati tutup lah. Ni Allah Taala bagi itu. Apa perkataan yang begitu jelas kini ada mereka tak dapat beriman, tak dapat hidayah. Allah Taala bagi tahu supaya kita tak pening. Innallaha la yahdi, bahawa Allah Taala tak akan bagi hidayah pada orang yang musrifun kadzdzab. Pendusta begini Allah Taala akan tak bagi hidayah. Ya kaum, wahai kaum, lakumul mulku, sambung semula khutbah daripada yang beriman ni. Wahai kaumku, lakumul mulkul yaum, hari ini kamu berkuasa, zahirina fil ardi, atas muka bumi ni. Tapi ingat, faman yang sunnah min ba'sillah in ja'ana, siapa dia kena ingat, siapa dia akan dapat tolong kita daripada azab Allah sekiranya datang pada kita. Tengok jelas tak? Walaupun duduk sama Firaun, jelas tentang agama. Hari ni memanglah kamu boleh hak dosa, kamu buka suatu muka bumi, tapi ingat atas dunia ya. Tapi kalau mari azab Allah, siapa dia boleh selamatkan? Qala Firaun, Firaun bila dengar je percakapan lagu tu dak keras lalu. Bahaya ni tu lama-lama kan. Orang terpengaruh. Buat tu kata Firaun cidik ni. Tu Firaun potong. Firaun kata, "Ma uriikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabil." Aku tak bagi pendapat melainkan pendapat terbaik ya. Dan aku tidak tunjuk pada kamu melainkan cara terbaik untuk kebaikan bersama. Ni ayat mana? Tak. Kita mari daripada pembesar gini habis cair lalu tak, bahaya. Ni Allah Taala bagi tahu pada kita. Ni Firaun. Keluar ayat lagu ni. Aku ayat lagu ni tak, kita kena hapuskan dia ni untuk kebaikan kita bersama. Dan inilah cara terbaik. Wa qala alladhi amana ya qaum, berkata orang yang beriman itu tak peduli, kata Firaun. Ya qaum, wahai kaum, inni akhafu alaikum, ani atas dasar ni wahai kaum, aku takut tak Allah SWT akan timpa kepada kamu seperti mana yang telah Allah Taala timpa pada kaum-kaum sebelum ni, tak, firqah-firqah sebelum ni. Seperti mana telah Allah Taala timpa kepada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan juga selepas mereka. Maknanya Nabi Musa ni, dan zaman Nabi Musa ni, Firaun ni, keluarga Firaun ni tahu belakang, tahu dah siapa dah pada mereka. Melalui dakwah Nabi Musa dia cerita sebelum ni. Nah, mana cerita diwarisi, cerita Nuh, cerita Hud, cerita Saleh belakang. Sebab tu Allah Taala bagi tahu, Allah Taala celah sini, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah Taala tidak ingin buat zalim pada hamba. Tak bunyi kata kamu kena kata dah ni, Nuh kena kata, kaum Nuh kena kata, tak, kaum Ad kena kata, kaum Samud kena kata, ramai lagi sebab seolah-olah bunyi Allah Taala ni macam dengan zalim. Tak, Allah Taala celah, Allah tidak ingin pun buat zalim pada hamba. Tapi hamba buat zalim. Wa ya qaum, sambung lagi, wahai kaum, inni akhafu alaikum, aku takut, dan aku royak pada kamu ni, nasihat pada kamu ni sebab aku bimbang tentang keselamatan kamu. Yaumat tanad, kalau tak atas dunia agak, hari akhirat, hari manusia semua panggil. Hari yang mana semua manusia nak cari orang untuk boleh selamatkan dia, ataupun hari mana manusia akan diseru pada mahsyar nanti. Yauma tuwalluna mudbirin ma lakum min Allah, hari yang mana kamu akan berpaling, lari cari penyelamat, tidak ada bagi kamu selain daripada Allah sebagai penolong, tak ada. Wa man yudlilillah, Allah Taala celah lagi, siapa yang Allah rasakkan maka tak ada siapa boleh bagi hidayah. Walaqad ja'akum Yusuf, tengok ni mari Nabi Yusuf ni kali kedua surah Yusuf, surah Yusuf. Sesungguhnya telah datang pada kamu Yusuf sebelum Nabi Musa ni dengan buat bukti bayinah. Mana Nabi Yusuf sebelum masa dia jadi menteri pun dia dakwah dah. Tak. Fama ziltum fi syakkin, tapi kamu ragu-ragu berkenaan dengan apa yang dia bawa. Hatta idza halaka, sehinggalah bila Nabi Yusuf wafat, kultum, kamu dakwa la yab'atsallahu min ba'dihi rasulah, Allah Taala tidak akan lantik lagi mana-mana rasul. Kadzalika yudillullah, demikianlah Allah Taala sesatkan man huwa musrifun murtab, orang yang mana melampau dan juga orang yang ragu-ragu. Kemudian sekali lagi Allah, alladzina yujadiluna fi ayatillah, orang yang mana berhujah tolak ayat Allah tanpa sultan, tanpa bukti yang datang pada mereka. Orang lagu ni kabura maqtan inda, sungguh besar kemurkaan Allah di sisi Allah dan juga di sisi orang yang beriman. Demikianlah orang lagu ni Allah Taala tutup mata hati dia, tutup mata hati ala kulli qalbin mutakabbir, setiap hati yang mana orang yang takabur, yang sombong, yang agah. Firaun bagi tahu, ya Haman, wahai Haman, ibni li sarha, bina menara la'alli ablugh, mudah-mudahan aku dapat tengok langit, sampai ke langit asbab. Ni kita bagi tahu, ni cara Firaun untuk alih perhatian, untuk sibukkan kaum dia ni supaya tidak tawajuh dengan dakwah Nabi Musa. Ni cara Firaun, dia bina bangunan tinggi kita. Piramid tu memang bina dia. Bina dia.
asbab as-samawat, asbab-asbab yang mana boleh aku naik ke langit. Fa'atun, untuk aku nak tengok Tuhan Nabi Musa. Aku fikir ni Nabi Musa ni penipu. Aku fikir Nabi Musa ni penipu. Cara dia buat lagu tu, ini dia tahu sebenarnya hakikat. Tapi ni cara sihir nak Firaun untuk alihkan perhatian kaum dia supaya tidak terkesan dengan dakwah Nabi Musa, dengan bina bangunan-bangunan bahaya. Sebab tu Nabi tak benar. Nabi tahu dah perkara ni dia bagi kesan pada orang, kesan pada hamba. Dia tidak ada kebaikan pun sebenarnya. Terlampau buat bangunan tinggi-tinggi tak ada manfaat pun. Bazir. Kita nampak kemajuan sebenarnya tak ada kemajuan. Kemajuan bukan duduk situ. Kemajuan ni dalam bina insan, dalam bina negara-negara maju sekarang ni tak ada dah. Tak kita pergi ke tak ada. Tak benar. Bangunan tinggi pun ada hak dia, tak benar. Pak kita lebih hebat lagi benar. Pak tu pun tak cukup lagi. Sebab kita letak ukuran situ. Ukuran situ. Orang negara kecil dia tak buat situ dah ukuran dia. Mereka cepat sedar. Cepat sedar. Khususnya bangsa Rom ni, mereka cepat sedar. Kita pula apa dia? Tapi dia memang kesan. Manusia ni cukup terkesan. Cukup. Tambah-tambah benda yang dapat dibina zaman itu tak ada. Bayar zaman Firaun dengan utara belakang, tak ada keren gambar ke dak. Tengok piramid tu kan. Bayar orang zaman kita ni, kita terkejut tengok. Orang zaman kita ni tinggi daripada OUM lagi. Tinggi daripada OUM. Bagaimana boleh buat? Teknologi yang ada pada zaman tu. Jadi orang zaman tu cukup terkesan sungguh. Hebat sungguh Firaun. Habis tokoh kita boleh tengok Kamal Atatürk ke tak? Boleh perubahan kita pun orang habis puja dah. Tak puja dah. Mana-mana orang datang pembangun Zohir atas dunia ke tak? Orang puja. Orang puja. Yang mana Nabi tak benar sebab apa? Dia tarik hati manusia. Tarik hati manusia. Kalau orang kampung-kampung ke tak? Ngaji tak. Apa majlis-majlis ilmu ke tak? Masuk dalam ilmu kat batal belaka ni. Tak. Tawalah royak nasihat-nasihat dah. Marisah sikit-sikit ada dah. Pada celup dalam ilmu sekejap, lalu sekali batal belaka. Dia terkesan dengan kehidupan lagu tu lagi. Kehidupan lagu tu. Bahaya gapo sebab tu Nabi tak benar. Nabi tak suka benda-benda lagu ni. Sebab Nabi tahu dah manusia akan terkesan akan mengalihkan hati manusia, tawajuh manusia tentang akhirat. Quran pula kita nak wujud sama-sama kita ke biar nampak hebat akhirat lagi. Terpayah bagi tak nampak. Tapi kita alhamdulillah Allah telah beri kewarasan. Kita belajar dah kan. Dunia kita gitu kan. Anak kita kan. Dunia pun gitu kan. Dunia kalau kita boleh pahamkan anak kita tak sabar jangan main. Faham ni abang kalau abang berjaya sekolah ke tak. Oh boleh berlaku. Benda tak nampak juga kan. Baik. Manusia boleh, manusia ada kemampuan gitu. Dan manusia cerdik kan lagu tu. Diberitahu tentang gapo dia benda-benda yang akan datang. Kalau dia dapat dia boleh dengan. Tapi manusia kita terkesan dengan Zohir sekarang. Game, telefon, main, nak jumpa lain, main. Kok Zohir ni Zohir kalau ni dunia. Akhirat. Akhirat. Ada pasal sama kita pula. Sebab tu Quran, sekejap akhirat. Sebab sama dia suruh kita terkesan. Suruh main sama. Sebab tu suruh ada hubungan sama dengan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Firaun tengok cara batin kan dia hias dunia ni. Dia bina bangunan, dia bina supaya manusia ni tak nampak hebat dunia. Dan ini bahaya. Dari sudut untuk kita tegakkan hak ni jadi susah. Kita sambung lepas ni pula. Subhanallah.